Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ada ketikanya pasukan polis negara gagal menyelesaikan sesebuah kes kerana tidak ada petunjuk dalam membantu menyelesaikan kes tersebut biarpun usaha telah dilakukan dengan sedaya upaya mereka. Lalu, kes-kes ini yang ada di antaranya berprofil tinggi terpaksa ditangguh siasatannya sehinggalah pihak polis mendapat maklumat terbaru yang dapat merungkai jalan buntu kes tersebut. Dengan itu, beberapa jenayah berprofil tinggi di Malaysia masih lagi menjadi misteri. Berikut adalah 5 antara kes yang masih gagal diselesaikan sehingga kini. Norita Samsudin berusia 22 tahun ketika kejadian merupakan seorang anak gadis yang berasal dari negeri utara tanah air yang mencuba nasib di kota raya Kuala Lumpur. Mempunyai susuk tubuh yang menarik, dia dikatakan menerima beberapa tawaran sebagai peragawati namun menolaknya apabila dia ketika itu bekerja sebagai eksekutif pemasaran di Transpro Sendirian Berhad sebelum dia dijumpai mati. Pada 5 Disember 2003, Norita dijumpai mati di dalam bilik di sebuah pangsapuri mewah di Seri Hartamas, Kuala Lumpur. Mangsa dijumpai dalam keadaan berbogel dan tangannya diikat menggunakan baju dalam dan beberapa wayar. Tiada sebarang tanda dia dicederakan kecuali kesan cekik di lehernya dan beberapa cebisan baju di dalam mulutnya. Jurutera Hanif Basri kemudiannya ditahan dan dituduh membunuh mangsa. Hanif dipercayai orang terakhir yang menjumpai Norita pada malam tersebut dan pihak pendakwaan cuba membuktikan dia adalah orang terakhir menjumpai mangsa ketika mangsa masih hidup. Bagaimanapun, semasa perbicaraan berlangsung, dipercayai ada orang lain telah melawat Norita selepas Hanif. Pertuduhan terhadap Hanif dilihat terlalu lemah. Hanif dibebaskan selepas timbulnya teori konspirasi berkaitan kehidupan sosial Norita selama ini. Mungkin segala yang benar telah dikuburkan bersama Norita. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan Negeri Sabah, Datuk Nurjan Han Bahadar dijumpai mati di dalam sebuah bilik hotel di Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu pada 11 Februari 2004. Nurjan dijumpai mati terbaring dalam keadaan lengkap berbaju di tepi katil dengan beberapa kesan tikaman kecil di bahagian leher dan mukanya. Polis pada mulanya mengesyaki motif cemburu sebagai punca utama kematian tersebut tetapi menukar kepada motif rompakan walaupun tiada barang yang hilang di dalam biliknya. Penyiasatan membawa kepada penangkapan seorang pelayan Azman Bakar di mana polis percaya suspek cemburu melihat Nurjan bersama lelaki lain. Ketika sidang penghakiman, seorang saksi telah membawa seorang ahli perniagaan Pakistan, Amir Khan. Beberapa bukti timbul semasa perbicaraan yang menunjukkan Datuk Nurjan mempunyai hubungan dengan Amir Khan walaupun dia menafikannya. Azman Bakar kemudiannya dibebaskan apabila pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan bahawa Azman pada faktanya mengenali Nurjan. Tiada tangkapan lain dibuat selepas itu. Sekali lagi, kes misteri ini tidak dapat diselesaikan. Su Chen Huang berusia 14 tahun berwarga negara Cina telah dihantar untuk menetap di Malaysia bersama sepupu bapanya. Bagaimanapun, pada 27 September 2005 dia dijumpai mati lemas dalam sebuah kolam renang dengan 23 kesan cedera di badan mangsa. Siasatan membawa kepada penangkapan dan perbicaraan yang melibatkan 3 lelaki yang dituduh membunuh Zu. Bapa saudaranya, seorang ahli perniagaan Koh Kim Tek dan 2 orang pengawal peribadinya Resti Akpalo dan Muhammad Najib Zulkifli. 36 hari perbicaraan telah menyebabkan gelaran Datuk Seri Ahli Perniagaan itu dibatalkan. Bagaimanapun, disebabkan timbulnya keraguan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak terjawab, ketiga-tiga suspek itu bebas daripada tuduhan membunuh mangsa. Bukan itu sahaja, saksi yang sepatutnya hadir semasa perbicaraan dikatakan telah hilang menyebabkan ketiga-tiga suspek itu dilepaskan. Memetik laporan media pada 2010, pihak pendakwa raya membuat rayuan untuk menentang tertuduh dan Koh yang terkenal dengan personaliti korporatnya berjaya menghilangkan diri. Pada sidang rayuan, seperti dijangka, Koh tidak menghadirkan diri pada semua sesi rayuan. Pada 2010, dia telah dibebaskan oleh mahkamah rayuan tetapi Koh masih menghilangkan diri. Adakah dia yang menyeksa anak saudaranya? Adakah pengawal peribadinya turut terlibat? Kenapa ada saksi yang hilang?
Tan Sri Abdul Rahman Hashim telah dilantik sebagai Ketua Polis Negara KPN ketiga pada 7 Jun 1974 ketika Abdul Rahman berada di dalam kereta menuju ke Bukit Aman. Kereta yang dipandu Sarjan Omar Yunus yang melalui Jalan Tun Perak telah dihujani beberapa das tembakan. Dua penyerang yang tidak dikenali telah melepaskan 11 das tembakan pada kereta tersebut di mana 7 das terkena KPN. Pada masa itu, Malaysia sedang berusaha menentang kebangkitan kuasa subversif yang datang dari kalangan ahli komunis. Dipercayai bahawa pemimpin Parti Komunis Malaya Chin Peng yang mengeluarkan arahan bunuh tersebut. Bagaimanapun, ia tidak berjaya dibuktikan di mahkamah. Pada 1975, dua orang lelaki Lim Wun Chung dan Eng Fu Nam didapati bersalah membunuh Ketua Polis Perak Tan Sri Koo Chung Kong di Jalan Ashby di Ipoh. Kemudian timbul teori bahawa berkemungkinan penyerang tersebut adalah orang yang sama menyerang Abdul Rahman walaupun tiada bukti kukuh untuk menyokong teori tersebut. Lim dan Eng telah dihukum mati pada tahun 1978 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sehingga hari ini masih tidak diketahui adakah benar mereka berdua pembunuh upahan yang membunuh Abdul Rahman. Perbicaraan pembunuhan Jalil Ibrahim, seorang pegawai bank yang tahu banyak rahsia, telah menarik minat seluruh dunia kerana ia melibatkan keruntuhan empayar bisnes bernilai berbilion dolar yang jatuh sepantas ia bangkit. Jalil Ibrahim berusia 34 tahun adalah penolong pengurus besar bahagian audit di Bank Bumiputera Malaysia Berhad BBMB, iaitu ia dikenali sebagai CIMB selepas penstrukturan semula, tetapi ditugaskan di anak syarikat BBMB di Hong Kong 6 bulan sebelum kematiannya. BBMB ditubuhkan khas untuk membantu Bumiputera telah menerima 50 juta ringgit sebulan daripada Petronas sebagai sebahagian daripada perjanjian untuk meningkatkan tabungan bank pada tahun 1980. Anak syarikat BBMB, Bumiputera Malaysia Finance BMF, ditubuhkan di Hong Kong sebagai satu platform untuk menyalurkan sebahagian daripada dana berkenaan. Jalil Ibrahim dibunuh sewaktu sedang menjalankan penyiasatan ke atas sebuah kes yang melibatkan wang sebanyak 2.5 bilion ringgit yang telah dipinjamkan oleh BMF kepada Carrion Group yang diterajui oleh seorang warga Singapura bernama Josh Tan. Mayat Jalil Ibrahim ditemui tanpa sebarang pengenalan diri pada pagi 19 Julai 1983 oleh seorang wanita di sebuah kebun pisang di pinggir Hong Kong. Pihak polis Hong Kong kekurangan petunjuk dan menyangkakan itu adalah mayat orang Cina sehinggalah duit 10 sen Malaysia ditemui di dalam seluar Jalil. Laporan otopsi dan penyiasatan polis mendedahkan Jalil telah dijerut dengan tali jubah mandi yang ada pada lehernya sewaktu ia dijumpai. Itu membuktikan kejadian ini bukan akibat kemalangan. Penemuan diari Jalil di pejabat telah mensabitkan Mak Fun Tan, ahli perniagaan Malaysia, di dalam pembunuhan Jalil. Dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan kemudian diubah kepada penjara seumur hidup di Hong Kong. Ketika disoal siasat pada awalnya, Mak mengakui dia bertugas mengutip wang dan diarahkan oleh orang kenamaan dari Malaysia dan nama itu didedahkan kepada pegawai penyiasat. Sepanjang dipenjarakan sebelum dijatuhkan hukuman, Mak seringkali menerima postcard yang menulis perkataan diam itu lebih baik. Pasukan penyiasat mempercayai postcard itu bertujuan memastikan Mak tidak mendedahkan dalang sebenar kepada punca kenapa Jalil diarahkan dibunuh. Kes ini penuh dengan tanda tanya dan motif pembunuhan Jalil menjadi misteri sehingga kini. Sekian.